Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini kita akan lihat bab yang keempat, bahagian yang kedua. Kita buka muka surat 62 ya. Okey, di sini terdapat al-jumal, naw'an min al-jumal, ada dua jenis ayat. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah, iaitu ayat yang dimulakan dengan kata nama, dan yang kedua ialah al-jumlah al-fi'liyah, di mana ayat yang akan dimulakan dengan kata kerja. Okey, kita lihat yang pertama, Ahmad ya'mal fi al-iyadah. Ahmad bekerja di klinik. Jadi al-jumlah al-ismiyah ialah ayat yang dimulakan dengan kata nama. So kata nama di sini ialah Ahmad. Kita tukarkan al-jumlah al-ismiyah kepada al-jumlah al-fi'liyah. Okay, lihat ya'mal Ahmad, okay, fi al-iyadah. Tambahkan fi, ya'mal Ahmad fi al-iyadah, bekerja Ahmad di klinik. Okay, dia tidak membawa perbezaan makna, tetapi dia hanya membawa kepada uslub sahajalah. Okay, uslub iaitu bentuk ayat. Okay, di sini dimulakan ayat dengan kata kerja, ya'mal Ahmad. Okay, yang kedua, Munirah ta'mal fi al-iyadah. Munirah bekerja di klinik, dan kita juga boleh tulis ta'mal Munirah fi al-iyadah. Okay, sama maksud, cuma kita tukarkan tempat kata kerja dan juga kata nama. Okay, yang ketiga, ar-rijal ya'malun fi al-iyadah. Ramai lelaki bekerja di klinik. Okay, tetapi kalau jumlah al-fi'liyah, kita hanya perlu menulis untuk satu orang sahaja. Ar-rijal ini bermaksud ramai lelaki. Maka kita gunakan ya'mal ar-rijal fi al-iyadah. Okay, so jumlah al-fi'liyah, walaupun pelaku dia adalah 2, 3 atau lebih, kita masih gunakan kata kerja untuk seorang. Okay, tak kisah ramai atau lebih. Seorang atau 2 orang atau 3 orang dan sebagainya. Kita hanya gunakan kata kerja untuk seorang sahaja. Tapi kalau kata nama, kita kena gunakan ikut bilangan. Okey, kalau ar-rijal 3 dan lebih, kita kena guna ya'malun. Macam tu juga dengan perempuan. An-nisa ya'malna. An-nisa ya'malna fi al-iyadah. Tapi kalau gunakan fi'il jumlah fi'liyah, kita hanya letakkan ta'mal an-nisa sahaja. Ta'mal untuk seorang perempuan. An-nisa ini ramai perempuan. Okey, seorang perempuan kita panggil imra'ah, kalau ramai kita panggil an-nisa. An-nisa ni merujuk kepada 3 orang dan lebih perempuan lah. So tak perlu guna ya'malna untuk hunna, kat sini hunna. Kat sini hanya guna hiya sahaja. Hiya ta'mal, ta'mal an-nisa fi al-iyadah. So dapat ya perbezaan untuk al-jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Okey, kemudian boleh lakukan latihan di bawah. Okey, hawil al-jumal atiyah min al-ismiyah ila al-fi'liyah ma'a taghyir ma yusam. Tukarkan ayat-ayat di bawah daripada ayat jumlah ismiyah. Di sini ayat-ayat ini semua dimulakan dengan kata nama. Tukarkan kepada jumlah al-fi'liyah ma'a taghyir ma yusam. Tukarkan kepada jumlah fi'liyah dan tukarkan apa yang perlulah. Okey, yang pertama kita tengok contoh Asim yattasil bi Fatimah. Asim menghubungi Fatimah. Maka nak tuliskan jumlah fi'liyah, letakkan saja yattasil ni di hadapan. Okey, yang perlu tukar tu contohnya macam at-talibat yadrusna. At-talibat ni ramai pelajar perempuan. Yadrusna untuk hunna, tukarkan kepada hiya sahaja. Hiya jadi apa? So letakkan di depan. Okey, at-talibat seorang pelajar perempuan, dan taqil berpindah ke kelas. Ar-rijal yahdurun al-muqabalah syakhsiyah. Ramai lelaki menghadiri interview individual interview. Okey, lihat muka surat seterusnya. Okey, hawil al-jumal atiyah min al-ismiyah ila fi'liyah, sama juga macam tadi. Okey, tukarkan jumlah ismiyah kepada fi'liyah. Okey, kita lihat contoh pertama. Kalau jumlah ismiyah, al-muwazzafun hasalu 'ala al-amal. Gawai telah memperoleh pekerjaan. Okey, bila kita tukar kepada fi'liyah, kita letak hasala ni di depan.
jadikan dia untuk seorang saja. Hasala, tak perlu hasalu. Jumlah fi'liyah letakkan untuk huwa seorang saja. Hasala al-muwazzafun 'ala al-'amal. Okey. Di sini kamu perhatikan dia gunakan fi'il madhi. Jadi kalau dia bagi fi'il madhi, gunakan fi'il madhi. Kalau dia gunakan fi'il mudhari', gunakan fi'il mudhari' lah. Okey, yang ni al-mumarridah tuqabil al-marid. Jururawat bertemu dengan pesakit. Okey, tuqabil ini adalah fi'il mudhari'. Okey, al-muhamun. Muhamun ialah lawyer. Lawyer zahaba ilal mahkamah, telah pergi ke mahkamah. Okey, tambahkan huruf jar lah, huruf jar yang sesuai. Okey, zahaba adalah fi'il madhi. At-talibat, ramai pelajar perempuan, tantabih, memberi perhatian, ad-dars, pelajaran. Okey, tantabih ila ad-dars lah, ila, kena gunakan huruf jar ila. Kemudian asyarikat tattasil al-muwazzaf. Syarikat menghubungi, ini ada fi'il mudhari', menghubungi pegawai. Okey, kalau tattasil kita guna bi, tattasil bi. Okey, so tukarkan ke semua ayat jumlah ismiyah ini kepada jumlah fi'liyah. Okey, muka surat 64, isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan. Al-an bintuna Samira ta'mal. Sekarang anak kami Samira bekerja fi al-mustashfa, di hospital. Bekerja sebagai apa? Wa Salman Ted muhadiran, sebagai seorang pensyarah. Fi, di mana. Wa Safa pula nama anak dia lah, Safa. Tempat kosong, fi tempat kosong. Ya Rabbi lakal hamdu wa syukur. Wahai Tuhanku, kepadamu segala pujian dan kesyukuran. Okey, muka surat 65, ratibil kalimat, susun kalimat membentuk ayat yang lengkap. Bidawam wazifah juz'i indana al-an. Bidawam ni waktu, wazifah kerja, juz'i secara part time, indana sekarang kami memiliki, al-an sekarang. Ajlik untuk kamu, Sa'idah gembira, jiddan sangat, min dari Umi, mak saya. Bidawam, okey ni sama dengan nombor 1. Okey, nombor 4, Azimuka, saya belajar kamu, al-ghada, makan tengah hari. Dakni, biar beri saya, atau let me, ala, atas, al-yawm, hari ini. Yang kelima, Jami'ah, Universiti, al-idarah, pejabat. Malaya, UM, apa tu? Universiti Malaya lah. Muwazzaf, pegawai. Khirij adalah graduan. Yang keenam, Hukumiyah, kerajaan. Ta'mal, bekerja. Iyadah, klinik. Fi, al-mumarridat, jururawat. Okey, muka surat seterusnya, berikan soalan. Okey, mesti berikan soalan yang menjawab perkataan yang dihitamkan. Okey, berikan kata soalan saja, contohnya man, aina, mata, hal. Okey, mestilah menjawab perkataan yang hitam. Al-muwazzafah al-mutqinah, pegawai yang tekun. Mustasyarah asyarikah, mustasyarah ni konsultan lah, konsultan syarikat. Al-hujuzat kathirah, tempahan banyak. Fi mausim al-'id, pada musim perayaan. Al-mudarrisah taltaqi bitulab amam al-idarah, guru berjumpa dengan para pelajar di hadapan pejabat. Al-muhandis, al-muhandis ialah jurutera. Masyghul ba'da syai', sedikit sibuk. Masyghul tu sibuk. Fil masa', pada waktu petang. Zahabna ila al-Madinah linahdur al-muqabalah asy-syakhsiyah, kami telah pergi ke bandar untuk menghadiri interview secara individu. Sa'antaqil ila far'an jadid fi sana al-qadimah, saya akan berpindah ke cawangan baru pada tahun hadapan. Baik, seterusnya kita lihat syibhul jumlah. Syibhul jumlah ni satu bentuk ayat yang lain selain daripada jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Okey, kita lihat contoh. Amam al-idarah muwazzaf, di hadapan pejabat terdapat seorang pegawai. Yang kedua, alal maktab malaf,
di atas meja ada fail. Okey. Kedua-dua ini kita namakan dia sebagai syibhul jumlah kerana ia dimulakan dengan sama ada zaraf ataupun huruf jar. Zaraf ialah kata nama, kalau kat sini ialah zaraf makan. So, dia adalah kata nama yang menunjukkan tempat di hadapan. Okey, huruf jar pula adalah kata hubung. Kata hubung contohnya atas, bawah, dari, ke. Okey, itu adalah huruf jar. Okey, yang penting kita hanya tahu, kita perlu hafal huruf jar, ala, min, ila. Jadi selain daripada itu ialah dikira sebagai zaraf. Okey, jika ayat dimulakan dengan zaraf atau harful jar, maka ayat itu dinamakan sebagai syibhul al-jumlah. Okey. Amam al-idarah kita panggil syibhul jumlah yang terdiri daripada zaraf dan juga mudhafun ilaih. Perkataan yang datang selepas zaraf kita panggil dia mudhafun ilaih. Dan yang kedua alal maktab, harful jar dan isim majrur. Perkataan yang datang selepas huruf jar dinamakan sebagai isim majrur. Okey, perkataan yang di akhir ini dipanggil sebagai khabar muakhar. Okey, khabar muakhar ni adalah predikat yang telah dibawa ke belakang. Okey, kalau ayat yang biasa ialah al-muwazzaf amam al-idarah, pegawai di hadapan pejabat. Itu ayat yang normal. Jadi bila pegawai telah dibawa ke belakang, kita panggil dia sebagai khabar muakhar, predikat yang telah dibawa ke belakang. Begitu juga dengan malaf di sini, dia juga dikira sebagai khabar muakhar, predikat yang telah dibawa ke belakang. Ayat asal dia adalah al-malaf alal maktab. Al-malaf alal maktab. Okey, bila dia letak di hadapan, dia kena ada alif lam. Macam tu juga dengan mushaf. Baik, seterusnya kamu cuba buat, tukarkan kata nama, ayat yang dimulakan dengan kata nama di bawah kepada syibhul jumlah. Jadi tukarkan jumlah ismiyah kepada syibhul jumlah. Maka al-muhasib fil al-idarah ini adalah predikat dia. Kita bawa predikat dia ke belakang, jadilah fi al-idarah muhasib. Okey, dan buangkan alif lam. Okey, bila predikat letak di belakang, kita dah tak boleh ada alif lam. Okey, so lengkapkan ayat 1, 2, 3 dan 4. Baik, untuk seterusnya translatekan terjemah ila lughah Arabiah. Terjemahkan ayat-ayat di bawah ini kepada bahasa Arab. Dan seterusnya kita ada al-arqam wal-a'dad, nombor dan bilangan. Okey, kita lihat contoh yang pertama, 9,740, tis'ah alaf wa sab'umiyah wa arba'un. Baik, kita mulakan dengan yang biasa dahulu, 9,000, kemudian 700 mesti ada wa sab'umiyah, dan diikuti dengan wa lagi untuk nombor seterusnya 40 wa arba'un. Okey, 9745 tis'ah alaf 9,000 wa sab'umiyah dan 700. 45 mesti kita sebutkan 5 dahulu, wa khamsah dan baru sebut arba'un untuk 40. Wa khamsah wa arba'un. Mesti ikuti dengan nombor sa dahulu baru puluh. Okey, 9850. So kat sini tak ada sa. Okey, tis'ah alaf wa samanumiyah. Samanumiyah ialah 800 dan 50 wa khamsun. Dan yang terakhir 9855, tis'ah alaf wa samanumiyah wa khamsah wa khamsun. Baik, tuliskan nombor di bawah. Okey, tuliskan nombor saja. Alf wa situmi'ah wa ishrun. 1000 berapa ni? Okey, lengkapkan. Dan muka surat yang terakhir, terjemahkan lagi ayat berikut kepada bahasa Arab. Okey, lihat balik ayat-ayat yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.